Kekecohan yang berlaku di negara Afrika Selatan sejak minggu lepas terjadi selepas penahanan bekas Presiden Jacob Zuma pada 7 Julai dengan lebih 72 kematian dan 1,500 individu ditahan selepas 6 hari. Jacob Zuma dikenakan hukuman penjara selama 15 bulan kerana menghina proses mahkamah setelah tidak menghadirkan diri apabila dipanggil mengenai kes rasuah dan pengubahan wang haram. Ia bermula dengan protes politik dari pihak penyokong Zuma yang bertukar menjadi rusuhan di bandar besar di Afrika Selatan, Johannesburg dan daerah asal Zuma di KwaZulu-Natal dengan penduduk mula merosakkan bangunan awam dan mencuri pelbagai barangan. Pihak berkuasa juga tidak menjangkakan protes ini bertukar menjadi sangat dahsyat. Ini juga ditambah dengan keadaan rakyat yang semakin tertekan dengan masalah ekonomi sewaktu pandemik COVID-19. Demonstrasi berskala kecil bermula di daerah asal Zuma iaitu KwaZulu-Natal merebak sehingga ke bandar Johannesburg dan Pretoria dan pasukan tentera terpaksa dikerahkan untuk mengawal keadaan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai rusuhan yang sedang berlaku di Afrika Selatan. Teruskan menonton. Afrika Selatan adalah negara yang terletak paling selatan di benua Afrika yang terkenal dengan permukaan topografi bumi yang cantik, hidupan liar yang menarik dan keunikan budaya. Bermula tahun 1948, negara ini diperintah dengan dasar apartheid yang mana bangsa Afrika di situ disisihkan oleh kedatangan minoriti kulit putih selama hampir 50 tahun. Pelantikan secara demokratik Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 mengakhiri dasar apartheid ini dan bermulanya sistem demokrasi. Di negara ini, terdapat 11 jenis bahasa berbeza yang digunakan oleh suku kaum berlainan. Pada ketika ini, negara Afrika Selatan adalah yang paling maju berkembang dari segi kualiti dan taraf hidup di kalangan negara-negara benua Afrika yang lain. Ia juga satu-satunya negara yang mempunyai 3 ibu negara yang berbeza, iaitu 1. Cape Town, di mana terletaknya Dewan Parlimen, pelabuhan dan lapangan terbang antarabangsa. 2. Pretoria sebagai pusat pentadbiran dan 3. Bloemfontein sebagai pusat kehakiman. Benua Afrika dan masalah konflik dalaman. Kebanyakan punca kepada konflik-konflik di negara benua Afrika adalah disebabkan oleh masalah penubuhan artificial state oleh bekas penjajah dan juga tribalism. Permasalahan di Afrika juga berpunca dari pengaruh politik kolonialisme yang kemudian berterusan pada pembangunan politik pasca kolonial. Di benua Afrika, terdapat lebih 2,000 bahasa berlainan menggambarkan identiti berbeza pelbagai suku. Perbezaan identiti menjadi faktor berlakunya banyak konflik antara penduduk walaupun tinggal dalam sebuah negara yang sama. Pada zaman penjajahan Eropah selama lebih 500 tahun di Afrika, mereka membuat sempadan negara yang tidak mengambil kira perbezaan tempat asal suku-suku berlainan, dan apabila bumi Afrika ditinggalkan tanpa kestabilan yang kukuh, pergelutan antara suku atau puak mudah terjadi yang membawa kepada konflik dalaman sesebuah negara. Majoriti orang Afrika juga lebih mementingkan suku kaum melebihi semangat kenegaraan atau bangsa. Walaupun negara Afrika Selatan ialah negara yang paling awal keluar dari cekaman penjajah dan pergaduhan antara suku kurang terjadi, peristiwa penahanan bekas Presiden Zuma ialah rusuhan besar yang pertama terjadi selepas sistem demokrasi bermula pada tahun 1994. Punca rusuhan di Afrika Selatan. Bekas Presiden Jacob Zuma adalah dari suku Zulu, manakala Presiden ketika ini, Cyril Ramaphosa, adalah dari suku Xhosa dan kedua-dua mewakili parti politik African National Congress ANC. Suku Zulu ialah etnik majoriti di Afrika Selatan dengan populasi sehingga 11 juta orang. Terpalit dengan pelbagai skandal, Zuma yang menjadi presiden sejak tahun 2009 telah hilang keyakinan dalam parti ANC dan diganti oleh Ramaphosa pada tahun 2018. Penyebab rusuhan yang berlaku ketika ini ialah apabila penyokong kepada Zuma menentang penahanan beliau dan mahu beliau dibebaskan. Ia bermula dari daerah KwaZulu-Natal iaitu tempat asal Zuma dan kemudian merebak ke Gauteng di mana terletaknya bandar Pretoria dan Johannesburg yang merupakan kawasan tumpuan ekonomi. Jacob Zuma dahulunya adalah pejuang yang menentang penindasan kaum di Afrika Selatan ketika negara Afrika Selatan dijadikan sebagai boneka bangsa kulit putih dari Eropah yang mahu mengaut kekayaan hasil bumi dan menguasai ekonomi. Beliau berasal dari keluarga miskin di daerah pedalaman dan para pengkritik melihat beliau sekarang sebagai individu yang dipengaruhi oleh kuasa dan wang sejak memegang jawatan sebagai presiden. Antara kes rasuah yang disiasat ialah melibatkan pembelian senjata bernilai $5 bilion pada tahun 1990-an. Beliau menghadapi lebih 15 tuduhan rasuah, penipuan, mengelak cukai
dan pengubahan wang haram. Penahanan bekas Presiden Zuma juga menunjukkan sistem demokrasi di Afrika Selatan berfungsi walaupun masih baru berusia 27 tahun. Ini kerana penahanan Zuma yang dianggap pejuang negara suatu ketika dahulu adalah merupakan pemimpin pertama yang dimasukkan ke penjara selepas apartheid berakhir. Rusuhan besar-besaran. Presiden Afrika Selatan Ramaphosa menganggap rusuhan ini adalah yang terburuk sejak tahun 1990-an, melibatkan bandar-bandar besar seperti Johannesburg, Pretoria serta daerah kecil KwaZulu-Natal. Lebih 200 pusat membeli belah serta bangunan lain seperti gudang, kedai-kedai dan restoran diceroboh dan barangan dirompak, mesin pengeluaran wang ATM dimusnahkan dan jalan raya disekat. Di daerah KwaZulu-Natal juga hasil ternakan dicuri. Afrika Selatan juga kini terkesan dengan impak pandemik COVID-19 di mana kadar kemiskinan meningkat dan pengangguran warga muda mencapai angka 46.3%, menjadi pemangkin kepada huru-hara dan rompakan harta benda. Presiden Ramaphosa juga dianggap gagal menunjukkan kepimpinan yang tegas dan menenangkan pengikut Zuma yang tidak puas hati. Pihak pemerintah telah menghantar 25,000 anggota tentera untuk membantu anggota polis mengawal keadaan dan ditambah dengan pasukan pertahanan seramai 12,000 orang. Penglibatan anggota tentera adalah suatu yang sensitif dan ini menunjukkan situasi yang serius. Ini terpaksa dilakukan bagi meleraikan rusuhan dan menghalang lebih banyak nyawa terkorban. Infrastruktur penting juga perlu dikawal bagi mengelakkan bekalan keperluan harian tidak terjejas. Pasukan keselamatan bersenjata juga diletakkan di pelabuhan terbesar Durban bagi memastikan operasi ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Kehadiran anggota keselamatan ini berjaya membawa kestabilan di lokasi perniagaan daripada menjadi lebih buruk. Para sukarelawan juga mula membersihkan kawasan terjejas di Johannesburg. Lebuh raya penting yang sebelum ini disekat oleh perusuh juga mula dibuka. Kesimpulannya, dengan keadaan pandemik COVID-19 di negara ini yang masih teruk dengan lebih 2 juta telah dilaporkan dan 66,000 kematian, pemimpin utama seharusnya mengawal keadaan huru-hara ini daripada menjadi lebih buruk. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Afrika Selatan adalah negara yang mempunyai masalah ketidaksamarataan yang paling teruk, seterusnya menyebabkan lebih ramai penduduk terjerumus dalam kemiskinan. Walaupun pada mulanya protes bermula disebabkan faktor politik, rusuhan yang makin ganas menunjukkan punca masalah ekonomi rakyat yang kritikal. 20% populasi atasan menguasai 70% aset negara dan hasil bumi dan 10% golongan paling mewah membolot lebih separuh hasil kekayaan negara, manakala 1 dari 5 rakyat di Afrika Selatan hidup dengan hanya kurang $2 sehari. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.